Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu lagi kita dan kita telah pun sampai kepada pelajaran yang keempat dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 ini, yang mana pada kali ini kita akan teruskan dengan pelajaran di bawah tajuk larangan rasuah. Tajuk ini adalah merupakan tajuk ayat hafazah, ayat kefahaman, yang mana kita kena baca ayat dan kita kena faham apa yang terdapat dalam ayat. Untuk sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat dahulu objektif kepada pembelajaran, iaitu membaca dan memahami suratul Baqarah ayat 188. Memahami surah Al-Baqarah ayat 188. Mengetahui tentang larangan rasuah dan kesannya. Menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi, bahagian bawah video dan ini nanti. Baiklah, kita pergi, kita lihat kepada ayat. Ustaz akan baca ayat dan kemudian Ustaz akan bimbing sikit sebanyak tentang cara bacaan yang betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya ialah, kita lihat, sebelum pergi kepada maksud, kita lihat dulu kepada bacaan ayat ini. Wala ta'kulu. Kita baca wala ta'kulu. Jangan baca wala ta'kulu. Bukan ain, ini hamzah. Wala ta'kulu. Pelajar-pelajar ramai yang suka tukar hamzah ini kepada ain. Wala ta'kulu. Ini ada mat. Ada mat. Ustaz tak nak perincikan mat apa sini. Wala ta'kulu amwalakum. Tutup mulut. Amwalakum. Dengung. Bainakum bil batil. Mim mati bertemu dengan ba. Okey. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Jangan baca wa tudlu. Itu salah. Wa tudlu biha. Situ ada mat. Ada hamzah situ tu. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam. Jangan fariqam, jangan baca dengan muncung. Fariqam min amwa. Tutup mulut. Min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Bil ithm, kalau kita berhenti. Bil ithm. Bukan ithm, jangan keluarkan sa tu. Bil ithm. Gitu secara perlahannya, tapi dilakukan serentak. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'ain di tengah halkum. Ta'lamun. Seterusnya kita lihat kepada terjemahan bagi ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum. Dan jangan kamu makan harta orang lain. Kalau ikut terjemahan bahasa sini, amwalakum, harta kamu. Tapi olehkan dia berkait dengan selepasnya, maka terjemahannya menjadi harta orang lain. Bainakum bil batil. Di antara kamu dengan jalan yang salah.
dengan cara yang batil. Jangan makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Maknanya jangan makan harta orang lain dengan cara yang tak betul. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim. Ada orang yang dia kenal hakim, maka awal-awal lagi dia bayar hakim tersebut untuk menangkan dia dalam satu-satu kes. Wa tudlu biha, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm. Litakulu, untuk kamu makan. Fariqam min amwalin nas, sebahagian daripada harta manusia lain, bil ithmi, dengan cara yang berdosa. Kerana hendak memakan sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Dia tahu dia buat salah, tapi dia nak mendapatkan harta orang lain dengan cara penipuan. Wa antum ta'lamun. Wa antum, waw di sini kita tak terjemah dengan dan. Dia dipanggil waw ma'iyah. Okey, Ustaz sebut sikit. Walaupun tak tahu apa pun tak apalah. Ustaz sebut waw ma'iyah, maknanya sedangkan, padahal kamu mengetahui salahnya. Ini ramai di kalangan manusia yang tahu salah, tapi nak buat juga perbuatan yang salah itu, yang berdosa itu. Larangan Allah berdasarkan ayat ini, kalau kita tengok, boleh difahami banyak perkara. Rasuah, riba, judi, mencuri, merompak, menipu, salah guna kuasa. Ini semua adalah kesalahan yang terdapat dalam konteks bagi ayat ini. Terus, pengertian rasuah. Apa dia rasuah ni? Sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Bagi, tak kira bagi apa-apa. Bagi duit, bagi rumah, bagi manfaat. Bagi benda-benda yang orang nak. Tak kira lah. Apa-apa sahaja. Sehingga kepada disebutkan dengan rasuah seksual. Bagi seks, nak dapatkan satu perkara atau nak lepaskan diri dari satu perkara. Baik. Terus kita lihat lagi 4 bentuk kesalahan rasuah, iaitu meminta dan menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Ni dari satu pihak, meminta, memberi. Yang ini tawar, menawar, memberi rasuah. Okey. Kemudian yang ketiganya, mengemukakan tuntutan palsu, juga dianggap sebagai satu bentuk rasuah. Yang keempat, menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan tertentu. Okey. Salah guna kedudukan dia. Dia sebagai hakim, patutnya dia buat keadilan, tapi dia yang menipu orang lain. Dia sebagai anggota pihak berkuasa, dia sebagai polis, patutnya dia jaga keamanan, tapi dia yang biarkan keamanan itu, kesalahan itu berlaku. Dia pegawai kastam, sepatutnya dia jaga penyeludupan, tapi dia ambil duit, sehingga banyak barang yang diseludup masuk dapat lepas masuk kerana dia telah pun tidak bertugas dengan baik. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Memalsukan kebenaran. Tadi kita tengok dalam makna rasuahnya ialah, ada kita sebutkan dengan memalsukan kebenaran. Apa makna memalsukan kebenaran? Memberikan rasuah kepada seorang supaya menyimpan rahsia agar kebenaran tidak terbongkar. Kebenaran tidak dibongkarkan. Memalsukan kebenaran. Dia bagi duit supaya orang tu tidak menceritakan perkara yang sebenar. Maka selamatlah dia dari pertuduhan. Kemudian membenarkan kepalsuan, iaitu memberikan rasuah untuk meluluskan tender contohnya, sehingga menutup peluang orang lain yang lebih layak. Dia tak layak ataupun dia kurang kelayakan, tapi dia bayar rasuah nak suruh jadi lulus, nak dapatkan untuk dia, sehingga orang lain yang lebih layak daripada dia tidak mampu untuk mendapatkan projek tersebut. Okey, ini memalsukan, membenarkan kepalsuan. Terus, kesan rasuah. Allah dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dalam hadis,
Nabi sebut, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Okey. Laknat apa makna? Allah letakkan jauh-jauh dari rahmatnya. Maknanya Allah tak masukkan orang itu dalam kategori manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya orang yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Melumpuhkan ekonomi negara. Dia sepatutnya menjaga suatu kepentingan kerajaan, menjaga daripada ada barang yang diseludup. Maka bila mana si polis ini atau immigration ini atau pihak berkuasa ini dia menerima rasuah, maka tidak ada hasil yang masuk ke dalam negara, tak ada cukai yang dibayar untuk negara, maka dengan itu akan runtuhlah atau akan lemahlah ekonomi sesebuah negara. Kesan rasuah yang seterusnya menjadikan individu hilang rasa harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Dia bila diketahui atau diri dia tahu bahawa dia adalah orang yang tidak bernilai, yang tidak bermaruah kerana sentiasa melakukan dosa. Yang keempat, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri. Mungkin kerana ada orang yang nak marah dengan dia, orang pergi pukul dia. Orang ada orang tak puas hati dengan dia, mungkin dalam kes yang lebih besar, orang pergi bunuh dia. Jadi, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri. Seterusnya, pengajaran ayat. Di sini kita lihat, kita hendaklah mencari rezeki halal agar tidak menyalahi syariat Allah. Ada agar. Kita hendaklah menjauhi rasuah supaya tidak menzalimi diri sendiri dan juga masyarakat. Okey. Seterusnya lagi, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu agar tidak dimurkai Allah. Sumpah palsu, pastinya kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perakuan kita perakuan palsu menyebabkan orang lain teraniaya. Okey, soalan kebat. Bersama benteras jenayah, itu dia punya instrumen dia. Bincangkan peranan anggota masyarakat untuk mencegah perbuatan jenayah. Nak buat macam mana? Nak cegah perbuatan jenayah ini. Nak cegah perbuatan rasuah ini. Okey, jawapannya, melaporkan rasuah yang berlaku kepada pihak berkuasa. Kerana rasuah boleh merosakkan negara. Kesannya aktiviti rasuah dapat dibendung kalau kita report, kita laporkan kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, kita hendaklah bersifat prihatin dengan persekitaran agar kehidupan lebih harmoni. Kita kena ambil tahu persekitaran kita ada orang merompok ke, orang ada mencuri ke, rumah jiran kena curi ke, ataupun ada orang berseludup barang ke. Ini semua perlu dibendung untuk menjaga ekonomi negara. Yang mana bila kita jaga ekonomi negara, banyak perkembangan, banyak perkara yang baik yang bakal dapat dilakukan oleh negara kepada rakyat-rakyatnya. Jadi, sebagai penutup, sila jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Ustaz sediakan soalan-soalan tu, sila jawab. Jawab banyak-banyak kali pun tak apa untuk mengukuhkan kefahaman kamu. Dan sebagaimana biasa, jangan lupa subscribe. Kalau patut tekan loceng dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi dengan itu Ustaz sudahi aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.